Satu, dua, tiga, empat, lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di channel Ustazah. Okay, kali ni Ustazah buat lain sikit. Ustazah tak tayangkan muka, Ustazah tayangkan buku teks. Okay, so jadi hari ni kita akan belajar Sirah tahun 6. Tajuk Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Okay ni. Tada, muka surat 34, 35, 36 dan etc. Let's proceed. Okay, so jadinya kamu boleh rujuk muka surat 35 untuk kamu tengok riwayat hidup Sayyidina Uthman bin Affan. Yang ini yang ini belum masuk ni. Yang biru ni. Nama penuh beliau ialah Uthman bin Affan bin Abu As bin Umayyah. Okey, dan diberi gelaran Dhunnurain. Dhunnurain ni kenapa? Sebab beliau berkahwin dengan dua orang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri ni maksudnya bukannya nama Rasulullah tu putri. Putri ni maksudnya anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Okey, so jadinya Uthman bin Affan ni beliau berkahwin dengan Ruqayyah selepas Ruqayyah meninggal dunia, maka Sayyidina Uthman ni berkahwin dengan Ummu Kalthum. Okey, faham Bukannya dia berkahwin dua-dua serentak, bukan dia bukan bermadu. Dia selepas Ruqayyah ni meninggal dunia, barulah Sayyidina Uthman ni berkahwin dengan Ummu Kalthum. Okey, faham? Okey, so ni birthday dia berapa? Tarikh lahir dia ialah 6 tahun selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, so tempat lahir beliau of course lah sama juga dengan Nabi Muhammad, iaitu Makkatul Mukarramah. Okey, keturunan dia adalah seperti mana kamu tahu kat sini kan, bin Umayyah ni, keturunan dia adalah Umayyah juga, of course, daripada kabilah Quraisy. Okey, jawatan yang disandang ialah Khalifah Islam ketiga, yang saya cerita pasal Islamic Avenger yang ketiga, yang dilantik pada 23 Hijrah dan memerintah selama 12 tahun. Okey, seterusnya tarikh wafat. Tarikh kewafatan beliau pada tahun 35 Hijrah, berumur 82 tahun. Sebab kewafatannya adalah dibunuh oleh pemberontak ketika sedang membaca Al-Quran. Okey, itu adalah riwayat hidup Sayyidina Uthman bin Affan. Okey, kita tengok peribadi dan sumbangan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu sebelum menjadi khalifah. Okey, kamu boleh tengok dekat muka surat 36. Ayuh kita tengok peribadi sumbangan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebelum menjadi khalifah. Yang ini. Okey, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu terkenal dengan seorang yang lemah lembut, pemurah, baik hati. Yang ni lemah lembut ni orang English cakap gentleman. Beliau merupakan salah seorang daripada saudagar yang terkenal di Madinah. Okey, saudagar ni apa tahu saudagar? Saudagar ni adalah businessman, ahli perniagaan. Bukan kaleng-kaleng orang ni. Hebat orangnya. Okey, itu adalah sebelum. Dan selepas beliau memeluk agama Islam, beliau banyak mendemakan hartanya ke arah kepentingan agama Islam. Sebagai contoh macam dekat Perang Tabuk kan. Perang Tabuk ni beliau telah mendermakan harta dia ni lebih 900 ekor unta,
60 ekor kuda dan 1000 dinar. Banyak kan? Punya kayanya itu bukan semua hartanya tau. Itu sebahagian. Sikit je. Harta dia lagi banyak. Begitu juga macam time umat Islam ni, dia ada satu masalah untuk mendapatkan air minuman. So jadinya beliau ni telah membeli satu telaga rumah nama dia. Bukan rumah tau, bukan rumah. Nama telaga tu adalah telaga rumah. Jangan fikir rumah yang kamu duduk tu kan. Telaga rumah nama dia. Daripada seorang Yahudi dengan harga yang sangat-sangatlah tinggi. Dan dia beli telaga ni untuk diwakafkan kepada umat Islam secara percuma. Wakaf lah. Okey, begitu juga Sayyidina Uthman bin Affan ni banyak beribadah seperti qiyamul-lail, berpuasa sunat dan membaca Al-Quran sebagai persediaan menghadapi hari kemudian. Walaupun dia kaya dari segi luaran, kaya, banyak duit, harta kan, tetapi di dalam hati dia pun kaya dengan ibadah. Okey, beliau juga sanggup berhijrah ke Habsyah dengan meninggalkan segala kemewahan, harta benda dia, sanak saudara dia tak kisah dah, demi menyahut seruan Allah dan Rasulnya. Okey. Dan beliau juga terlibat sebagai penulis wahyu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seperti mana kamu belajar tahun lepas tentang perjanjian Hudaibiyah. Semasa perjanjian Hudaibiyah tu, beliau dilantik menjadi utusan Rasulullah SAW kepada orang Quraisy. Okey, seterusnya kita tengok buku surat 37 tentang sumbangan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu semasa menjadi khalifah. Dia ada 1, 2 dan 3 sahaja. Sebenarnya banyak lagi sumbangan Sayyidina Uthman ni, tetapi yang dekat dalam buku ni kita hanya sempat huraikan 3 ni sahaja. Okey, yang pertama apa? Membukukan dan menyelaraskan tulisan Al-Quran dengan sejenis tulisan sahaja, iaitu Al-Quran Bersam Uthmani. Okey, yang keduanya ialah membeli sebidang tanah bagi tujuan membesarkan Masjid Nabawi, kerana Masjid Nabawi time tu sangat-sangatlah padat, dipenuhi dengan jemaah yang semakin ramai. Yang ketiganya ialah memperkuatkan tentera darat dan laut bagi menjaga keselamatan negara. Okey, itu adalah sumbangan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu semasa menjadi khalifah. Okey, dan Nabi Muhammad SAW telah memberi jaminan khusus kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu bahawa beliau tidak akan dimudaratkan oleh apa yang dilakukannya setelah beliau bersedekah sebanyak 1000 dinar untuk persiapan perang Tabuk. Alhamdulillah, itu saja tajuk pada hari ini. Harap kamu faham dengan tajuk Sayyidina Uthman bin Affan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.